Tu dah. Saya. Apa hantar lagi dekat ni. Ya, betul. Siorit kan. Ush. Nampak tu. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Hadirin muslimin muslimat yang kita dirahmati Allah. Kita menyambung hari ini, malam ni, tadabbur surah Sajdah, ayat yang ke-13. Kita terus bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati
jinnati wan nasi ajma'in. Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, menempelak kepada golongan yang ingkar ketika mereka dihimpunkan di mahsyar dan melihat azab ketika itu, menunggu untuk dihumban dalam neraka. Lalu mereka mohon untuk apa? Dikeluarkan, kan? Ayat sebelum tu dia kata, dia mengaku mereka yakin. Sami'na farji'na na'mal soleh. Kembalikanlah kami ke dunia, kami nak beramal soleh. Ini kata-kata mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka dengan ayat ini, katanya walau syi'na. Allah kata walau syi'na. Apa dia? Dan lau ni mana? Kalau ataupun sekiranya. Ini syarat. Sekiranya syi'na apa? Jadi kita pun panggil masyiah, kehendak. Telah berkehendak. Apa orang terjemah dia kata? Telah menetapkan. Jadi sini maksudnya Allah ni dia ada iradah dia, kan? Jadi kalau Allah kata telah berkehendak oleh kami kemudian la'ataina la ni dia punya nama dia pasti maknanya. Pasti ataina telah memberikan oleh kami, memberikan oleh kami kulla akan kulla setiap nafsin jiwa diri manusia ni, hudaha akan petunjuk baginya ataupun untuknya. Baik, ini Allah Subhanahu Wa Taala ni bahagian pertama. Kalau kami berkehendak, pasti, ni maknanya pasti, waqi' terjadi. Pasti telah berlaku benda ni. Apa dia? Allah biar semua manusia dapat petunjuk. Boleh buat. Ada tak makhluk yang Allah memang cipta semua yang dia dalam petunjuk aja? Ada? Tak ada. Makhluk ni Allah cipta semua memang duduk dalam petunjuk aja. Memang tidak ada kesesatan baginya. Apa makhluk ni? Malaikat. Malaikat lah. Malaikat memang Allah cipta sentiasa taat. Jadi kalau macam tu jadi malaikat lah. Jadi kalau di sini Allah nak menempelak kepada orang yang apa? Berharapkan mereka boleh sama dengan orang-orang yang tadi yang masuk syurga. Sebab tu mereka minta keluar daripada neraka ni. Keluarkan kami, kan? Kami nak buat amal soleh. Yang ketika itu telah pun tamat permintaan tersebut dan itu hanyalah angan-angan yang palsu. Lalu Allah menempelak mereka dengan tujuan ni sebenarnya untuk apa?
memberi penyesalan kepada orang-orang ni, penyesalan yang sangat-sangat besarlah. Di ayat ni kalau kita rujuk seterusnya surah Yunus. Surah Yunus yang sama macam ni juga ayat dia, jelas lagi. Ayat di bahagian last juga. Ayat (95). Mulai dari 95. Baca 95 tu dulu. Surah apa? 10 ayat dari 95. Ini menerangkan tafsiran ayat ni juga. Quran bil Quran. Tengok ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Dan janganlah kamu sekali-kali, iaitu la takunanna tu maknanya apa? Jangan sekali-kali. Ada larangan dan ada penegasan. Nun tu nun taukid saqilah, berat untuk perbuatan yang jangan pernah terjerumuslah, jauhkanlah. La takunanna. Dan janganlah sekali-kali kamu menjadi termasuk dari kalangan orang-orang yang apa? Kazzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan. Apa makna mendustakan? Nabi kata iyyakum wal kadhib. Mendustakan ni dia berpunca dengan perbuatan kadzib dulu. Mendustakan ni kalau tengok akibat daripada ni, mendustakan ayat-ayat Allah ni, lalu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Baik. Kata dusta kalau dalam surah Az-Zumar tu dia ada dua kat situ. Surah Az-Zumar dia buka kena buka juga tu. Nak terang dusta tu kan. Surah Az-Zumar ayat 32. Ayat 32. Kat situ dusta tahap pertama, punca dia dan punca manusia akhirnya mendustakan ayat-ayat Allah. Sebelum kazabah dia mesti berlaku yang tu dulu. Dia macam tu. Surah 3 ayat 39 ayat 32. Tengok. 39 muka surat yang tadi simpan kayaknya masuk balik. Kita tengah fokus kat 10 tu, cuma saya nak kata dusta ni nak jelaskan lagi yang ini. Dan bahkan Allah tekankan perbuatan ni sangat-sangat bahaya, zalim, paling zalim. 462. Okey. Jumpa Jumpa cukup lah. Boleh. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin.
Jadi faman azlamu, maka siapakah. Jadi bila ada man azlam, ada macam tu, maknanya ini ada satu bandingan. So kita berfikir dan jauhi. Dan siapakah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang pertama kazaba ala Allah. Kazaba ala Allah, satu. Jadi ini lazim dia sendiri berbohong lah. Berbohong dia apa? Berbohong ke atas Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Dan kemudian yang kedua, wa kadzdzaba bisidqi izja'ahu. Dan akibat daripada dia sentiasa membohongi diri sendiri sebenarnya. Dia bohong Allah tapi dia bohongi diri sendiri. Ini bersikap apa? Kadang-kadang bila kita cerita dengan diri kita jugalah. Saya sendiri, kita selalu ucap ikrar kepada Allah. Apa kita ucap? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun kalau kita ucap dalam keadaan lalai benda itu, bahaya sebenarnya. Kita langgar sesuatu yang kita janjikan, ikrar kita. Jadi kita sedang cakap apa? Bohong kepada siapa tu? Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengakuan kita terlepas keluar, kita bukan jadi hamba Allah tapi jadi hamba siapa? Dunia dan seisinya pula. Jadi ini satu benda yang kita selalu akui. Itu maksud dia. Luas makna ini, makna yang paling dekat itulah sebenarnya. Sebab tu Allah tak sebut kazaba apa? Ala nas. Kan? Yang paling zalim sebenarnya. Ramai manusia dia boleh fikir jahat kan, menipu orang kan, scam kan. Betul tak? Orang ni tipu orang lain jahat. Orang ni tipu sekian-sekian jahat. Tapi dia lupa yang lebih besar dia buat apa dia? Dia berbohong ke atas apa? Janji dengan Tuhan. Itu lagi besar tapi banyak langgar. Jadi manusia menjaga antara apa? Hubungan dengan manusia ni cukup baik, tapi hubungan dengan Tuhan dia tak jaga. Kan? Sedangkan ini orang yang paling zalim, paling zalim. Jadi itu peringatan. Dan kesan dia apa? Wa kazzabu bi ayati wa kazzaba bisidqi. Dan ketika ni nanti teguran-teguran datang daripada ayat-ayat Allah ni, sidqi ni, apa yang datang daripada kebenaran tu, dia akan mudah, dia akan susah nak terima dan akan mendustakan. Izja'ahu, yang dia mendustakan pula teguran ataupun kebenaran yang datang kepadanya. Dan orang-orang macam ni, alaisa fi jahannam maswal lil kafirin. Bukankah di dalam jahannam itulah tempat yang paling sesuai bagi orang-orang yang ingkar. Ini dua benda, satu kazaba, satu kazzaba. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah pula. Ni tentang ni lagi, dusta lagi. Apa yang saya sebut tadi, Allah rakamkan awal-awal lagi surah yang kita baca untuk satu tunjang utama kita ni. Sebab itulah baca Quran je, baca surah Fatihah akan baca dengan surah ni. Surah 2 ayat 10. Ayat 8, ayat 8, 9, 10. Itu maksud. Ayat 8. Dusta dengan lisan dia. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa minan nas, dan sebahagian manusia, min litab'id, min ni sebahagian kita terjemah. Dan ada sebahagian manusia man yakul, orang yang apa, mendakwa dengan ucapan lisan dia semata-mata. Apa dia kata? Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, Allah nafikan apa yang mereka ucap tu sebenarnya dusta, sedangkan mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sedangkan mereka tidak lain hanyalah mendustakan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, namun mereka tak sedar apa yang mereka lakukan tu. Kenapa? Fi qulubihim maradun, hati mereka telah pun ada ditimpa penyakit. Fazadahumullahu maradun, lalu Allah menambahkan kepada mereka ni penyakit. Walahum azabun alim, tengok penutup dia, bima kanu yakzibun, mana apa? Dusta. Dengan apa? Berdusta dengan apa ni? Ucapan tadi dia kata dia mengaku beriman, tapi tengok perbuatan tak sama. Mengaku zahirnya beriman, tapi perbuatan dia tak sama dengan apa yang diucapkan. Jadi ini satu bentuk. Allah tak sebut pun orang munafik kat sini. Uniknya ada sebut tak munafik? Mana ada sebut? Kalau belajar usul dia lebih dalam lagi lah. Maknanya dia ada satu benda yang istimewa. Memang tafsiran dia munafik lah, tapi kenapa tak sebut? Kenapa? Supaya kita tak rigid kat satu tempat. Ini untuk apa? Untuk muhasabah diri masing-masing. Ini Allah cuma sebut sifat. Betul tak? Mengenal sifat lebih bermakna daripada mengenal nama. Itu beza, kan? Beza dia macam tu lah. Contoh kalau kita kenal orang ni namanya sekian-sekian, tapi kalau orang kenal dengan sifat yang macam ni, orang gerun contohnya. Itu beza dia. Jadi di sini sifat mereka ni yang digambar dalam ni. Tapi Allah kata wa minan nas, dan ada manusia yang macam ni. Maknanya ini boleh terkena pada siapa saja. Dan kita diuji dengan hal ni sentiasa lah. Baik, balik pada surah kita, surah 10 tadi tu. Ayat yang ke 90 berapa tadi? 95. Lepas tu Allah larang perbuatan ni, wala takunanna minal ladzina kazzabu biayatillah. Janganlah pernah sekali-kali pun kamu menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, kelak kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ayat 96 saya terus Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap ke atas mereka ketetapan daripada Tuhan engkau, la yu'minun, tidak sekali mereka akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Walaupun setiap ayat telah didatangkan kepada mereka, mereka tetap kekal tak akan beriman. Walaupun macam-macam peringatan telah disampaikan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman sampailah mereka melihat azab yang pedih, iaitu ketika mereka mati. Jadi seterusnya kita tengok surah Yasin. Surah Yasin. Jadi ayat tadi tunjukkan apa dia? Iman adalah atas rahmat Allah juga. Beriman ni
Terus tengok surah Yasin ayat yang ke-7. Okay, satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi sesungguhnya demi sesungguhnya telah tetap ketetapan azab, qaulun azab ke atas ramai daripada kalangan manusia ini. Fahum la yu'minun, lalu mereka tidak beriman. Sebenarnya apa? Fahum la yu'minun. Ni makna dia kena jelas. Sekarang ni kita nampak macam seolah-olah apa? Iman ni adalah satu benda yang Allah dah tetapkan, akhirnya disebabkan tu mereka diazab lah. Jadi macam zalim lah pula, kan? Jadi fahum la yu'minun ni, fa tu antara makna dia ta'lil. Makna dia apa? Kerana makna dia. Kenapa mereka ni kena azab? Sebab dulu datang ayat-ayat Allah, mereka tak mau beriman. Lalu kerana apa? Kerana mereka tidak mahu beriman. Itu maksud dalam ayat ni. Jadi dalam apa yang Allah sebut ni, dan ayat yang surah Yasin tadi kita baca ni, surah 36 ayat 7 ni, terjemahan dia macam itulah. Kerana mereka tidak mahu beriman dengan ayat-ayat Allah. Dan dunia ni sebagai ujian untuk menentukan antara iman dan kufur, nak asingkan. Memang begitu. Dan Allah sebut ni, Allah boleh saja nak buat dunia ni apa? Semuanya beriman saja. Maknanya apa? Macam duduk dalam syurga lah, semua orang baik je. Namun tidak, itulah ketetapan dunia ni sebagai ujian, yang mana Allah sebutkan banyak surah lah, antaranya surah Al-Mulk yang kita baca tu, kan? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi semua peringatan tu telah pun diperingatkan kepada orang ni yang minta nak keluar ni. Sebab tu Allah sebut macam ni sebagai tempelak kepada golongan ni. Kalau nak, boleh je semua ni, kamu ni beriman. Allah nak cipta. Tapi dulu kamu dah diberi peluang, dah diberi dengan jelas ayat-ayat Allah ni. Namun kamu yang menolak hidayah ni ketika datang. Sebab itulah nanti mereka ditanya lagi. Cuba tengok pula kenyataan ni, surah 7 39 juga. 39 ayat 71 juga. 39 ayat 71 lah. Wasiqal ladzi tu. Tiga 9 ayat 91. Wasiqal ladzi. Okey. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين dan diheret orang-orang yang ingkar menuju ke neraka Jahanam secara berombong-rombongan. Sehinggalah bila mereka tiba di depan pintu neraka tu, tiba-tiba pintu tu apa? Futihat abwabuha. Lalu berkatalah penjaga neraka tu kepada orang yang bakal dimasukkan tu, dia ditanya, alam ya'tikum rusulun minkum, tidak pernahkah datang kepada kamu rasul ataupun apa dia? Orang-orang yang berdakwah ni, yang sampaikan kebenaran ni kepada kamu. Yang apa? Mereka bawa apa? Yasluna alaikum ayati rabbikum, yang mereka membacakan, membawa ke atas kamu ayat-ayat dari Tuhan kamu, mengingatkan firman-firman Tuhan ni. Dan wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan, ancaman kepada kamu tentang pertemuan pada hari yang ngeri yang kamu lihat hari ini. Jadi apa mereka jawab? Qalu bala. Mereka menjawab, benar, ya, telah datang dahulunya masa kami hidup di dunia dahulu. Walakin haqqas kalimatul azab 'alal kafirin. Namun keadaan ni tak boleh diubah lagi dah. Telah tetap kalimah azab ke atas apa? Ketetapan azab ke atas orang-orang yang ingkar. Ketetapan azab kepada orang ingkar ni telah diberitahu sejak bila? Orang kafir memang kena azab. Kalau ingkar je kena azab. Sejak bila begitu? Sejak kat dunia lah maksud dia. Sejak di dunia telah beritahu dah. Quran dah cakap semua. Berita-berita tentang apa yang kita akan lalui yang dahsyat semua dah cakap dah. Tapi bagaimana sikap ramai manusia? Macam mana sikap ramai manusia? Sebab itu Allah kata walakin apa ni? Namun, dan lakin akan tetapi haqqal qaulu telah putus atau telah tetap oleh siapa? Oleh qaul, apa ni? Keputusan Allah. Kat mana keputusan Allah yang tetap, yang tak berubah? Jadi mereka nak cuba ubah, mereka minta Allah kembalikan, seolah mereka nak cuba ubah keputusan yang telah tetap. Sekarang ni keputusan yang tetap tu ada kat mana? Ni ayat ni dia kena relate dengan ayat sebelum. Mereka tolong apa? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan, kan? Dia cakap macam tu, nak pertikaikan apa yang Allah telah pun tetapkan. Dia minta Allah selamatkan dia pula, tiba-tiba keluarkan dia balik, dia nak buat balik. Sedangkan kenyataannya apa? Tak boleh diubah dah. Bila? Allah dah bagi tahu awal dulu. Masa bila? Masa dia hidup dulu. Kat mana tempat dia? Tempat kenyataan yang tak akan ubah tu? Dalam Quran. Semua dalam Quran. Ni Allah sebut dalam surah 6 ayat 1 6. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Surah 6 ayat 1 5.
115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa Jumpa Okey. Tempat 2. Okey. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Jadi nanti ramai beribu-ribu orang yang dah masuk, dia minta apa? Keluarkan kami, kami nak balik, jadikan dunia balik. Jadi dia nak langgar apa yang telah pun digariskan sejak awal lagi. Boleh tak macam tu? Okay. Jadi ini satu yang digambarkan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dah cakap dah. Wa tammat, dan telah sempurna ketetapan Tuhan engkau yang mana benar lagi adil. Apa maksud dia? Al-Quran ni, hukum hakam dia dan semuanya. Semua dia cakap, Quran ni mencakupi masa lalu, masa sekarang dan akan datang. Ni berita bila ni? Akan datang. Jadi umat yang paling maju adalah umat Al-Quran, umat Islam lah. Sebab dia memang dah tahu masa depan dia ni. Ni masa depan. Akan ada golongan yang macam ni. Jadi sekarang ni Allah cerita ni golongan yang akan minta kembali, dan ni golongan ramai apa yang akan penuh ni dari kalangan jin dan manusia ni, supaya kita buat persiapan tak masukkan diri daripada golongan ni, terelak daripada, selamat daripada golongan ni lah. Habiskan sikit terjemahannya. Dan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Tidak ada sebarang perubahan lagi dah. Sampailah kiamat berlaku, takkan ada perubahan lagi. Apa yang Quran sebut dalam ni, itulah dia. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Quran ni sebenarnya menguntungkan. Siapa yang hidup dengan Quran, hidup dia apa dia? Untunglah. Sebab apa? Dia boleh dah kabur siap-siap kan? Betul tak? Kita kalau tahu besok, contohnya ada orang dia ada keupayaan, besok kalau keluar rumah ada lori depan, dia boleh accident. Untung tak dia? Untung kan? Jadi dia pun buat apa? Tak jadi keluar brand. Awal-awal lagi, dia dah tahu cerita besok. Untung tak? Untung kan? Kita dah tahu dah cerita besok ni. Untung tak? Tapi kenapa ramai rugi juga? Sebab tak percaya, ataupun tak baca, tak tengok, tak tahu. Ni masalah kita. Sebenarnya umat yang paling hebat, yang paling untung, yang paling pasti selamat, kita lah. Tak ada alasan tak selamat. Sebab apa? Dah clear dah benda ni memang untuk jaga kita, cerita ni. Dan pasti berlaku ni. Bukan angan-angan, ini bukan angan-angan, ni cerita betul, cerita benar. Jadi kalau dalam TV kan cerita-cerita orang ni kan, dia tahu masa depan, itu angan-angan yang palsu. Tak. Quran lah yang benarnya. Jadi, manusia ni suka benda-benda macam tu kan. Tapi dia boleh tengok yang lain. Yang ni benarlah realiti mereka ni, cerita masa depan yang sebenar kita. Tapi mereka buat tak buat persiapan awal. Maka ketika ni, sebab tu Allah kata apa? Tetapi telah tetap keputusan minni, daripada aku apa dia? La apa? Pasti. Nah ni boleh tambah, maknanya apa? Sungguh ataupun benar-benar, pasti, sesungguhnya, boleh. Sesungguhnya amla'anna, aku akan penuhi neraka Jahannam daripada ni mim ni tajnis, daripada jenis apa? Jin, daripada jin dan
manusia. Jin ni, jin apa ni? Ini maknanya apa? Jin. Maknanya jamak. Dan manusia ramai maknanya. Berapa ramai? Kesemuanya akan dari kalangan jin dan manusia akan memenuhi neraka Jahannam. Jadi ini satu ancaman kepada kita semua untuk bersiap sedia. Yang tak akan masuk neraka Jahannam siapa? Jadi kita sekarang nak tahu, saya nak elakkan daripada termasuk golongan yang akan penuh dalam Jahannam. Apa jalan dia? Satu je, jawapan dia last. Kita buka surah 20 ayat 71 hingga, silap saya dia lebih kurang sini. Summa nunajjil ladzina taqaw. Ayat wa im minkum illa waridha. Ayat berapa tu? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Toha ayat Maryam. Ayat berapa? Wa im minkum. Cuba tak? Salah ayat ni, salah. Betul dah surah Toha? Ayat 71 betul? Buka surah ayat 71 tu. Betul kan? Ayat 71. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Oh, surah 19 lah. Bukan surah Toha. Saya salah sebut nombor. Penting tu. Surah Maryam. Surah Maryam. Minta maaf. Surah Maryam. Patut senyap ya kan? Surah Maryam ayat 71. Betul? Tahun 1971 hingga tahun 1972. Ingat? 1971, 1972. Ayat ni penting ni. Ini adalah stage terakhir perjalanan hidup manusia. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan in minkum illa. Jadi bila jumpa macam tu dalam Quran, in itu ada ayat, betul ada illa. Ini jadi nafi. Jadi dia ada adatu hasar. Dan semua kamu, hasar maknanya tak lain, semua kita, semua. Itulah maksud dia. Tak ada kecuali. Sebab tu kat terjemah dengan sini, tiada seorang pun. Kuat makna dia tu. Faham Tak ada seorang pun yang terlepas. Semuanya apa? Illa waridwa. Apa waridwa? Meniti. Meniti jambatan lah. Kita kadang-kadang ada orang kan nak seberang tu jambatan dekat mana? Kat Karai. Naik motor saya tengok laju je kan, lalu tu kan. Saya gayat tu tengok sungai bawah tu kan. Kalau tak berani tak lalu lah, lalu jalan lain lah kan. Ada jalan lain tak apa kan. Contohnya saya tak apalah jalan jauh sikit saya lalu lah. Yang penting tak lalu situ. Kan? Boleh kan? Yang ni boleh? Tak nak lah saya nak jalan lain, boleh tak kakak? Tak ada pilihan. Auzubillah, tak ada pilihan. Ini stage terakhir kita ni. Sebab tu Allah kata, minkum illa wariduha. Semua kamu memang lalu ni. Gembiralah sekarang ni, gembiralah. Nanti kamu akan hadapi satu yang paling ngeri. Inilah dia. Apa dia? Lalu atas. Apa dia? Dia apa?
Jahannam. Jahannam ni titian ni. Jatuh nanti dasar paling last ni Jahannam lah. Gelap dan dalam. Jahannam ni maknanya gelap dan dalam. Berapa lama nak jatuh? Berapa lama agak nak jatuh? Nabi pernah dengar batu kan? Macam gempa bumi. Tahu tak apa tu? Nabi kata. Tu batu yang dah jatuh 70 tahun dulu baru sampai kat dasar. Jadi kalau siapa jatuh kat titi yang dia lalu ni, memang naya. Kan? Gerun tu, ngeri tu. Jadi Allah kata masalahnya titi yang bakal lalu semua nanti, ramai yang jatuh ke ramai yang selamat? Tengok ayat ni. Ni yang takut ni. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ramai yang gagal. Jadi kenapa Allah bagi tahu awal sekarang? Supaya kita bersiap sedia. Cukup-cukup, bukan siap sedia macam apa? Ala-bala aja tak. Ni memang serius punya. Kan? Jadi Allah bagi tahu kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini memang telah pun pasti berlaku tetap. Gembiralah macam mana happy. Sekarang ni buatlah suka kamu, tapi ini memang kamu akan lalui semua. Jadi ini satu kengerian lah yang pasti akan dilalui. Jadi Allah kata ada harapan. Allah sebut dalam surah ayat 72, kita baca terakhir penutup. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiya. Summa nunajji. Apa tu? Nunajji apa? Bitaufiq wan najah. Saya sebut kan? Najah. Najah tu maknanya? Najah. Ni bukan najah. Najah tu dengan ta mabutah lah. Kejayaan. Jadi Allah kata apa? Nunajji tu guna fi'il apa? Mudhari'. Lah fi'il mudhari'. Sebab titian tu dia ada sampai tamat. Dia tak ada tiba-tiba selamat bawa terbang ke apa tak. Dia memang kena habiskan dan kami akan selamat tapi kamu kena lalui dulu. Semua akan rasa dulu. Sama ada orang tu cepat macam apa? Kilat ataupun macam apa? Burung yang terbang ataupun macam kuda yang terpantas. Semualah macam-macam ikut amalan masing-masing. Dan ada juga yang merangkak-rangkak sampai akhirnya apa? Habis ni, hancur badan dia kan, sebab ada pengait pula lagi kan. Tapi sampai jugalah, tapi cedera parah, terseksa. Tapi apa? Kami akan selamatkan juga. Ya, walaupun cedera parah, selamatlah. Siapa yang selamat ni? Ittaqaw summa nunajjiyal ladzi nattaqaw. Ini je, sebab itulah kami hanya akan selamatkan orang yang takwa saja. Takwa saja. Jadi apa takwa ni apa? Yang takutkan neraka ni lah. Takwa ni bahasa mudah dia antaj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Engkau berusaha sungguh-sungguh menjadikan benteng di antara engkau dan azab Allah. Apa saja modal yang kita ada, jadikan dia sebagai benteng menangkis kena api. Itulah takwa. Takwa itu maksud dia. Apa saja. Betul Nabi kata itakunnar walau bisyiki tamrin. Peliharalah diri kamu daripada azab neraka walaupun modal separuh kurma aja. Kan? Allah Nabi nak kata ni, kamu sebagaimana cerita macam mana Aisyah kata, Aisyah satu hari ada orang datang perempuan, orang tu bawa 2 orang anak. Orang susah. Orang Taif datang jumpa Aisyah, dia bawa 2 orang anak, orang ibu. Ibu bawa 2 orang anak, lapar. Tu Aisyah ada 3 kurma aje. Aisyah pun bagi kurma 3 kat dia. Kat ibu, kat 2 orang anak. Kan? Ibu pun bagi kat anak dia 2 orang. Lepas tu anak dia baru je ibu nak makan, tengok anak dia dah habis dah. Dan dua-dua minta kurma ibu dia. Lepas tu ibu tak jadi makan. Ibu tu ambil kurma tu bagi dekat 2 anak dia. Aisyah kagum tengok ibu ni, ya Allah, dia lapar tadi. Anak dia dah makan 1 dah. Tengok-tengok kurma dia 3 je. Dia ambil 2 kurma dia bagi
dekat anak dia makan. Jadi Aisyah kagum tengok orang ni bersabarnya dia ni. Jadi Aisyah pun cerita kat Nabi. Habis Nabi kata apa? Orang ni apa dia? Dijamin masuk syurga hanya dengan modal sikit je. Jadi itulah maknanya apa? Orang ni susah tak ada apa, tapi dia boleh apa? Boleh memberi manfaat pada orang lain. Tu bayangkan kita bukannya separuh kurma kita ada apa? Kereta ada 2 biji, rumah, tanah dah banyak ni, tapi tetap masuk neraka. Nauzubillah, kenapa punya teruknya? Tadi ibu tu ada apa? Tu je sikit je, tapi dengan apa yang ada, dia berjuang juga, dia sanggup korban untuk wah, ya Allah, ini ni benda yang kita nampak. Jadi modal apa saja yang ada kat dunia, tak kira kamu miskin ke tidak ke, tak ada alasan. Allah hanya bukan tengok berapa banyak. Allah tengok apa? Nilai keikhlasan dan orang tu punya apa? Kadar yang dia sendiri miliki. Orang ada 1000, dia bantu orang dengan harga apa? 900. Dengan orang yang ada 1 juta, dengan dia bantu orang dengan harga 500,000. Mana sebenarnya nilai lebih besar? Ni dari segi nisbah. Yang 1000 tadi kan, walaupun nilai itu sikit, Allah begitulah cara penilaian kita ni di sisi Allah. Jadi inilah dia yang kita ingat. Jalan nak selamat adalah apa? Jadilah hamba yang bertakwa. Antaranya sifat takwa paling besar sedekah, infak. Antara permintaan syurga nanti fa as-saddaqa wa aku minas solihin. Sedekah adalah barang paling mahal bagi ahli kubur. Kalau dia boleh baki, kita tanya dia, apakah impian kamu yang paling besar wahai ahli kubur? Sedekah. Sekarang ni kat dunia, itu pilihan terakhir kita. Pilihan mereka ni sedekah. Ini begitu besarnya manfaat apa? Jihad ni, sedekah ni lah. Jadi itu saja. Lalu Allah kata apa? Seterusnya wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan, tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka itu dalam keadaan berlutut, kehinaan di dalam neraka. Jadi ingatlah satu, sebab itulah dalam Quran sebab apa? Qu anfusakum. Ayat ni sangat popular ni. Qu anfusakum. Nombor berapa ayat tu? Senang nombor dia apa? 666. Surah 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah keluarga kamu, diri kamu dan keluarga daripada api neraka ni. Jadi kita jadikanlah apa saja nilai yang kita ada, keluarga kita, anak kita ni semua sebagai apa? Persiapan benteng untuk kita cegah diri daripada apa? Kena azab neraka. Sebab apa? Tengok ni, risau ni, ramai ni. Jadi itulah. InsyaAllah nanti kita sambung seterusnya ayat yang ke-14. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.